Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. GRS tidak selektif, sedia bentuk kerjasama dengan mana-mana parti. Tanggungjawab Sarawak jaga wilayah sendiri, bukan bantu negeri miskin, kata Abang Jo. Sedia hadapi cuaca panas, kesan ribut Kongre dan monsun timur laut. Tiga kawasan masing-masing, satu di Sabah dan dua di Sarawak merekodkan cuaca panas berjaga-jaga pada Selasa. Kawasan terlibat di Sabah adalah Telupit, manakala di Sarawak melibatkan Lundu dan Kuching. Perkara itu dimaklumkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi status kemaskini. Untuk rekod tahap berjaga-jaga dikeluarkan sekiranya merekodkan suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dalam pada itu, Met Malaysia mengeluarkan nasihat mengenai taufan Kongri yang dikesan kira-kira 1,662 km ke timur laut Kudat, Sabah. Met Malaysia menerusi kenyataan pada Selasa memaklumkan bahawa taufan itu berada pada kedudukan latitude 17.8 utara dan longitude 127.3 timur, kira-kira 770 km ke timur laut Filipina. Berdasarkan pencerapan pada pukul 8 pagi, Met Malaysia melaporkan bahawa taufan itu bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 15 km per jam dengan potensi kelajuan maksimum mencapai 130 km sejam. Menurut kenyataan itu lagi, tiada kesan signifikan taufan itu ke atas Malaysia. Gabungan Rakyat Sabah GRS bersikap terbuka untuk berbincang dengan semua parti termasuk Barisan Nasional BN bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Penerusi GRS Datuk Seri Haji J. Noor berkata, walaupun komponen GRS terdiri daripada parti tempatan Sabah tetapi tidak bermakna gabungan itu tidak boleh bekerjasama dengan parti dari peringkat nasional. Bagaimanapun, beliau yang juga Ketua Menteri Sabah menegaskan pada masa ini GRS mahu fokus terhadap mengukuhkan perpaduan antara parti komponennya dan memperkasa kerjasama bersama Pakatan Harapan PH demi membangunkan Sabah. Beliau mengulas kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengerusi BN pada Ahad dilaporkan berkata bahawa BN dan PH telah memuktamadkan kerjasama untuk menghadapi PRN Sabah dijangka pada tahun depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan perwakilan tahunan Parti Bersatu Sabah PBS ke-39 di Penampang pada Selasa yang turut dihadiri pemangku Presiden PBS Datuk Seri Joachim Gun Salam yang juga timbalan Ketua Menteri II. Ditanya mengenai saranan Joachim agar GRS mengadakan perbincangan mengenai pembahagian kerusi untuk menghadapi PRN Sabah ke-17, Haji J berkata usaha itu akan dilakukan dan satu mesyuarat pemimpin GRS akan diadakan bulan depan mengenai perkara itu. Parti komponen GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat, Parti Maju Sabah SAPP, PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, Parti Harapan Rakyat Sabah, Parti Liberal Demokratik dan Parti Cinta Sabah. Kerana ianya semua parti yang berteraskan aspirasi tempatan lokal. Tapi ini tidak bermakna kita tidak bekerjasama dengan parti daripada nasional demi kepentingan rakyat Sabah dan juga negara kita. Kerjasama untuk mewujudkan kestabilan politik itu amat penting supaya kita boleh merancang program-program pembangunan untuk rakyat, terutama mereka yang tinggal di luar bandar, di mana-mana yang memerlukan pembelaan daripada kerajaan negeri. Setakat 28 Oktober, seramai 707 warga negara Malaysia yang terlibat dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara
telah diselamatkan Kementerian Luar dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata kesemua 707 individu itu telah selamat pulang ke Malaysia manakala 199 orang lagi sedang dijejaki. Sewaktu menjawab soalan di Dewan Rakyat pada Selasa, Muhammad berkata jumlah keseluruhan warga negara Malaysia yang terlibat seramai 906 orang berdasarkan laporan yang diterima daripada waris, ahli keluarga, rakan, polis dan individu itu sendiri. Sekiranya laporan telah diterima daripada mana-mana pihak termasuk ahli keluarga atau individu itu sendiri, kementerian ini melalui perwakilan Malaysia di luar negeri akan mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan bantuan untuk mengesan keberadaan mereka, memudah cara untuk melepaskan atau menyelamatkan mereka daripada sindiket penipuan dan seterusnya penghantaran pulang mereka ke Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad berkata pelbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai termasuk memanfaatkan platform media sosial dan menerusi program-program diplomasi awam di seluruh negara. Baru-baru ini dengan izin Pocket Talk yang bertemakan sindiket penipuan pekerjaan telah diadakan pada 20 Oktober 2024 di Kota Kinabalu, Sabah sempena program Madani Rakyat Zon Sabah. Kementerian Luar Negeri akan meneruskan usaha-usaha ini dan turut serta dalam kempen seumpama ini secara aktif kerana program-program ini dilihat sebagai titik sentuhan bersama orang awam. Pada sesi perbahasan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025, Ahli Parlimen Batang Sadong membangkitkan mengenai keadaan taska di kawasan parlimen itu yang daif. Rodia Sapii berkata sesuatu perlu dilakukan kerana pembangunan intelektual anak-anak di peringkat prasekolah amat penting kerana ia adalah fasa mudah dididik. Justru kemudahan pendidikan di tahap prasekolah tidak boleh diambil ringan. Saya ingin membangkitkan isu beberapa kemudahan taska dan tabika khasnya di Parlimen Batang Sadong yang memerlukan perhatian segera daripada kementerian yang berkaitan. Tabika di kampung Perintah Gedong dan kampung Lubuk Punggur di daerah Gedong berada dalam keadaan yang begitu uzur yang membahayakan keselamatan kanak-kanak. Manakala taska di kampung Pelanduk Laut, daerah kecil Sadong Jaya tidak mempunyai bangunan sendiri dan mereka terpaksa menumpang di Dewan di kampung. Selain itu, beberapa taska dan tabika lain juga memerlukan baik pulih terutamanya dari segi keselamatan seperti pagar rosak, dinding retak, bumbung bocor dan pendawaian elektrik yang sudah lama. Saya mohon kementerian berkaitan untuk memberi perhatian segera, menilai dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ini penting bagi memastikan kanak-kanak di kawasan luar bandar mendapat pendidikan awal yang berkualiti dan keadaan yang kondusif. Mengulas mengenai hasrat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mahu mewujudkan jelapang padi di Sarawak dan Sabah, Rodiah berkata beliau menyambut baik hasrat itu yang selari dengan inisiatif kerajaan negeri. Bagaimanapun, beliau mahu KPKM menjelaskan status permohonan dana tambahan dari Kerajaan Sarawak dalam usaha merealisasikan hasrat berkenaan sama ada diluluskan atau sebaliknya. Daerah Gedong di Parlimen Batang Sadong adalah salah satu kawasan cadangan jelapang padi tersebut. Pastinya ini selari dengan hasrat persekutuan bagi memastikan keterjaminan makanan di Malaysia. Oleh demikian, saya minta Menteri menyatakan status terkini keputusan Kerajaan Pusat mengenai cadangan Kerajaan Sarawak untuk mendapatkan dana Kerajaan Pusat bagi menampung kos membangunkan seluas 5,000 hektar sebagai usaha menjadikan Sarawak salah satu jelapang padi di Malaysia. Terdahulu, Kerajaan Sarawak berharap dapat memperolehi peruntukan RM500 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi membangunkan kawasan tanaman padi seluas 5,000 hektar. Ia sebagai dana tambahan kepada RM500 juta yang diperuntukkan Kerajaan Persekutuan. Langkah ini diambil bagi memastikan bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi bagi menampung keperluan negara. Kerajaan Sarawak pada Selasa mengumumkan 10 pendekatan sebagai pelan tindakan atau blueprint untuk menjamin kelestarian alam sekitar di wilayah itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata pendekatan itu merentasi sektor ekonomi sejajar pembangunan yang dipersetujui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerusi matlamat pembangunan mampan. Kita rasa betul tenaga kita adalah tenaga hijau.
kita ada solar, kita ada hidro, kita ada gas. Gas ni pun green gas, dan juga kita ada tenaga daripada laut. Yang akhir sekali, saya meminta pihak EPU dan juga mereka yang mempunyai kepentingan untuk melihat tenaga yang keluar daripada laut, iaitu Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC. Ini adalah perkara yang baru, tapi melalui pembacaan saya, ia sangat relevan dengan kawasan tropik, kerana kita cukup panas dan juga lautan kita pun ada sejuk. Dia mesti ada depth, the right depth. Disebabkan kita di kawasan tropik, kita mempunyai continental shelf yang latar tidak menurun, maka kemungkinan kita mempunyai faktor yang penting bagi mengeluarkan tenaga daripada laut. Ini adalah perkara yang baru yang kita pelopori selain daripada kinetic energy. Abang Johari berkata demikian ketika merasmikan Sarawak Sustainability Blueprint Conference di Kuching pada Selasa. Persidangan itu memberi fokus kepada pembangunan lestari negeri Sarawak dengan pelbagai matlamat jangka panjang. Antara tumpuan utama pelan tindakan ini adalah pada tenaga hijau, khususnya dalam penggunaan tenaga hidro, solar dan hidrogen untuk mengurangkan pelepasan karbon. Di samping itu, Sarawak juga berhasrat untuk membangunkan bandar pintar seperti dalam Pelan Induk Bandar Pintar Kuching yang menekankan mobiliti rendah karbon serta infrastruktur bandar pintar. 2 blok bangunan pentadbiran dan gedung ilmu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lawas yang musnah dalam kebakaran baru-baru ini akan dibangun semula melalui peruntukan khas Perdana Menteri. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata persetujuan awal itu telah diperoleh selepas menghadiri mesyuarat Ketua Menteri dan Menteri Besar di Kuala Lumpur baru-baru ini. Katanya perbincangan lanjut akan dilakukan dengan pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah Lawas untuk merancang reka bentuk pembangunan bahagian sekolah yang musnah itu. Awang Tengah memaklumkan perkara itu semasa melawat tapak kebakaran di SMK Lawas. Pihaknya juga akan membantu melakukan pendawaian semula bangunan-bangunan di SMK Lawas termasuk menaik taraf Dewan Perhimpunan yang usang. Pada 22 Oktober lalu, 2 blok bangunan pentadbiran dan bangunan gedung ilmu SMK Lawas musnah dalam kebakaran yang mempunca daripada litar pintas. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.